لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi. Nabi yang telah menunjukkan manusia jalan yang benar agar mereka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Muslimin yang dikasihi sekalian, hari ini hari Rabu, kita teruskan lagi bicara tadabbur kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-29 dari surah Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulku al-yawm zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma أهديكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Maksudnya, wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermaharaja lela di muka bumi, yakni sekitar Mesir. Maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah? Kalau azab Allah itu datang menimpa kita. Fir'aun berkata, aku tidak mengesurkan kepada kamu melainkan apa yang aku pandang elok dijalankan. Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bagi memahami ayat 29 dari surah Ghafir ini, kita perlu undur satu ayat ke belakang. Di mana pada ayat yang ke-28 kita telah diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang rajul mukmin min ahli Fir'aun, tentang seorang lelaki mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ia adalah daripada kalangan keluarga Fir'aun sendiri, yang mana ia memegang jawatan yang tinggi dan kanan di dalam kerajaan Fir'aun. Ketika Fir'aun cadang untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, beliau telah bangun menzahirkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Firaun, pemerintah yang zalim itu, tanpa ada rasa takut sedikitnya. Dan kemarin bersama-sama kita beliau membantah hasrat Firaun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun
Beliau tahu risikonya amat besar. Namun sebagai orang yang mentauhidkan Allah, beliau mengimani bahawa Fir'aun tidak boleh memberi mudarat kepada dirinya, melainkan dengan izin Allah. Bahkan Fir'aun tidak boleh memberi manfaat kepada dirinya, melainkan dengan izin Allah. Maka beliau telah memberikan kata-kata yang cukup tajam. Yang mana kata-kata tersebut, yang pertama telah kita dengar semalam, ataqtuluna rajulan yaqulu bi Allah. Kamu membunuh Fir'aun, seorang lelaki yang mana ia hanya mengatakan bahawa itu Tuhannya. Kalau dia berdusta, dia akan dihukum oleh Tuhannya. Dan kalaulah ia bercakap benar, maka kita akan terkena balasan terhadap apa yang kita lakukan kepadanya. Ini kata-kata pertama yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 28. Kini pada ayat yang ke-29, Allah meneruskan lagi bicara dengan memberitahu kita apakah dakwah seterusnya yang disampaikan oleh rajul mukmin itu kepada Fir'aun. Inilah yang dibincangkan pada ayat 29 yang kita baca pada pagi ini. Apa katanya? Ya qaumi, wahai kaumku. Di sini menunjukkan lelaki ini bukan saja bercakap di hadapan Fir'aun, tetapi bercakap di hadapan bilangan yang ramai. Dan sudah pastilah di hadapan itu ada Fir'aun dan ada menteri-menteri kanan Fir'aun, termasuklah Haman dan Qarun, dan termasuklah pemimpin-pemimpin yang lain. Di mana beliau berkata, wahai kaumku, lakumul mulkul yaum. Pada hari ini, kamu semua memegang tampuk pemerintahan. Lakumul mulkul yaum. Pada hari ini kamu memegang tampuk pemerintahan negara Mesir. Kamulah berkuasa. Di tangan kamulah ada kuasa. Kamu boleh menghukum mengikut sesuka hati kamu. Kamu boleh menghukum mengikut sesuka hati kamu. Sebab apa? Sebab hari ini kamu orang yang berkuasa. Zahirina fil ardi. Kamu merupakan berkuasa pada hari ini di bumi Mesir. Dan kamu orang yang sangat bermaharaja lelo di bumi Mesir ini. Tak ada siapa yang dapat melarang kamu apabila kamu nak melakukan sesuatu. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghentikan kehendak kamu. Sebab kamu orang yang berkuasa. Zahirina fil ard, dan kamu bermaharaja lelo dengan kekuasaan kamu di bumi Mesir ini. Ya, aku mengakui perkara tersebut. Namun begitu, kata lelaki beriman ini di hadapan Fir'aun, faman yansurna min ba'sillah in ja'ana. Namun begitu, walau sebesar mana pun kuasa kita, siapakah yang dapat menolong kita apabila Allah Ta'ala menghantarkan azabnya kepada kita? Lelaki ini mengatakan bahawa faman yansurna, siapakah yang akan menolong kita? Dia tidak berkata kepada Fir'aun, siapakah yang akan menolong kamu? Bahkan dia mengatakan, faman yansurna, siapakah yang akan menolong kita? Menunjukkan bahawa beliau ini adalah sebahagian daripada ahli kabinet kerajaan Mesir di bawah pimpinan Fir'aun yang zalim. Beliau merasakan bahawa sebagai ahli kabinet, sebagai salah seorang menteri Fir'aun, beliau mesti menegur kemungkaran yang berlaku di hadapan matanya. Di mana kemungkaran Fir'aun, kemungkaran yang sudah tidak dapat dinafikan lagi kejahatannya,
Kemungkaran yang sudah tidak dapat lagi dinafikan kemudaratannya. Sebagai salah seorang ahli kabinet, dia mesti menegurnya. Jika tidak, maka azab Allah akan menimpa diri dia. Walaupun dia orang yang beriman, dan akan menimpa Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak menegur kesilapan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia tidak mengatakan Fir'aun saja yang akan ditimpakan azab Allah. Dia mengatakan jika kita ditimpa azab Allah, bermakna diri dia dan Fir'aun akan ditimpa azab Allah kalau kejahatan ini diteruskan. Begitulah kesedaran yang begitu mendalam yang tertanam di dalam diri lelaki beriman daripada keluarga Fir'aun ini sendiri. Beliau merasakan beliau mempunyai tanggungjawab untuk menegur Fir'aun. Beliau merasakan beliau bertanggungjawab untuk menghentikan kejahatan Fir'aun. Kerana takutkan azab Allah yang akan menimpa dirinya dan juga diri Fir'aun. Beliau memberanikan diri membetulkan kesilapan Fir'aun. Walaupun risikonya begitu besar apabila beliau sangat menegur Fir'aun dengan kejahatannya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Fir'aun mendengar kata-kata juru mukmin itu. Mengapa? Karena beliau ialah orang rapat dengan Fir'aun. Beliau ialah dekat dengan Fir'aun. Beliau ialah ahli keluarga Fir'aun. Sebab itu, setakat itu kata-katanya Fir'aun masih lagi mendengar, tidak lagi menghukum. Fir'aun membalas kata-kata lelaki yang beriman itu dengan katanya. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Kata Fir'aun, aku tidak mengesurkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang dijalankan. Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Kata Fir'aun, wahai lelaki, aku ini Fir'aun, raja negeri Mesir. Ma urikum illa ma ara. Aku tidak mengesurkan kepada kamu melainkan apa yang aku pandang elok untuk dilaksanakan. Fir'aun seolah-olah melakukan satu watak yang baik, bahawa yang disuruh untuk dilakukan membunuh Nabi Musa itulah untuk kebaikan negeri Mesir. Itulah untuk kebaikan rakyat Mesir. Karena bagi dia, Musa AS ini datang mengkucar-kacirkan kerajaan Mesir. Sebenarnya Nabi Musa bukan mengkucar-kacirkan kerajaan Mesir. Bukan kerajaan negeri Mesir itu yang berada dalam keadaan bahaya. Tetapi yang sedang berada dalam keadaan bahaya ialah diri Fir'aun. Fir'aun sedar yang dalam bahaya ialah dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab akan tergugat kekuasaan dirinya. Akan tergugat kepercayaan rakyat kepada dirinya. Karena Fir'aun sudah memaksa rakyat untuk mengaku bahawa dirinya Tuhan. Fir'aun sudah sedap menikmati gelaran sebagai Tuhan yang disembah. Dengan gelaran yang didapatinya sebagai Tuhan yang disembah, dia boleh buat apa saja. Karena manusia pasti akan taat kepada Tuhan. Bila Nabi Musa menyampaikan dakwah Islam, ajak tauhidkan Allah, dia merasakan kekuasaan dirinya mula tergugat. Namun begitu, beliau mengatakan bahawa itu memerintahkan supaya Musa ini dibunuh. Ini adalah untuk selatan Mesir. Ini untuk kemaslahatan rakyat Mesir. Kerana Musa datang mengkucar-kacirkan negeri Mesir.
Inilah dakwaan Fir'aun yang jahat. Sekali lagi dia nak membodoh-bodohkan rakyatnya. Sekali lagi dia nak membodoh-bodohkan rakyatnya di atas kejahatan yang dia buat. Dan dia menambah lagi, wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak menunjukkan kamu melainkan jalan yang benar. Islam ini sekarang dan akan datang semuanya ialah jalan yang benar. Kata Fir'aun, ada apapun yang dia buat itu satu kesalahan. Dia menyuruh orang supaya menyembah dirinya sebagai Tuhan, itu jalan yang benar. Dia menyuruh supaya bayi laki-laki daripada kalangan Bani Israel dibunuh, itu adalah jalan yang benar. Dia menyuruh agar Nabi Musa dibunuh, itu sebagai jalan yang benar. Lihat, Fir'aun sudah lama membunuhkan rakyatnya. Beliau yakin penyataan yang begitu benar itu boleh mempengaruhi rakyat. Beliau yakin walaupun dia berkata demikian, rakyat akan percaya. Kerana Fir'aun sudah lama membodohkan rakyatnya. Dan rakyatnya pula sanggup dibodoh-bodohkan oleh Fir'aun. Sebab itu Allah mengatakan bahawa rakyat negeri Mesir, rakyat yang fasik, yang tidak mau menggerakkan otaknya, yang tidak mau menggerakkan lindahnya berfikir. Fir'aun bukan, dia adalah manusia biasa. Tetapi Fir'aun sudah menghabiskan modal yang begitu banyak untuk melatih rakyatnya supaya menjadi makhluk-makhluk yang menurut saja kata-katanya. Sebab itu beliau berani berkata, wa ma dikum illa sabilar rasyad. Apa yang aku suruh kamu buat melainkan benda yang baik-baik semuanya. Karena dia tahu semua orang akan terima kata-katanya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, rajulun mukmin, lelaki beriman daripada keluarga Nabi Ibrahim itu menyambung lagi dakwah. Katanya, wa qala allazina amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu semua akan ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung untuk menentang rasul-rasulnya. Kata lelaki yang beriman itu, setelah dia melihat kata-kata Fir'aun itu cukup berpengaruh kepada rakyatnya. Memang rakyat negeri Mesir ini apa saja dikatakan oleh Fir'aun mereka tahu. Sebab Fir'aun sudah melatih mereka ini sejak berpuluh-puluh tahun untuk menjadi orang yang mendengar saja kata-kata Fir'aun. Jadi bila Fir'aun kata apa dia mungkar, maka rakyat menerimanya. Lelaki beriman itu berkata, wahai kaumku, jika kamu meneruskan sikap yang buruk ini, aku bimbang. Aku takut kamu akan ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah telah timpakan azab kepada kaum-kaum dahulu kala yang bergabung, rakyat dan pemerintah bergabung untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Akhirnya mereka semua dimatikan dan dibinasakan oleh Allah. Aku bimbang perkara ini akan berlaku kepada kamu semua. Inilah tuan-tuan, suatu cerita yang memberi pengajaran kepada kita. Apabila manusia itu malas untuk berpikir, apabila manusia itu malas untuk berfikir dan menggerakkan fikirannya, akhirnya kata-kata yang dulu, kata-kata yang bodoh, mulut seorang yang zalim akan sanggup mereka terima begitu saja.
Sepatutnya manusia ini Allah Ta'ala muliakan mereka dengan akal. Dengan akal manusia menjadi mulia. Dengan akal manusia itu menjadi dihormati. Tetapi ada segelintir manusia yang sanggup menghina dirinya, menutup pintu akalnya, sanggup menjadi pakaian yang diikat hidung dan dicocok hidungnya saja, asalkan perut dan tempatnya dipenuhkan dengan makanan dan beban. Inilah yang terjadi kepada kaum Fir'aun. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahawa yang fasik di kalangan keluarga, di kalangan Fir'aun ini bukan saja Fir'aun yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi termasuk rakyat negeri Mesir yang menentangnya. Allah Ta'ala menyebut perkara ini dalam ayat yang lain. Fastakhaffu fa'ata'uhu. Membodoh-bodoh rakyatnya mengikutinya dan taat pada perintahnya. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka itu, yaitu Fir'aun dan rakyat negeri Mesir, mereka itu semua kaum yang fasik. Begitulah beratnya dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dia bukan berdepan dengan Fir'aun sahaja. Dia bukan berdepan dengan Korun dan Haman sahaja. Tetapi ia turut berdepan dengan netizen, rakyat jelata, warga yang sudah dibodohkan fikiran mereka dengan dedak-dedak dan umpan-umpan yang dipasang oleh Fir'aun, sehingga mereka menjadi ayam daging yang gemuk yang diberikan makanan setiap hari, tetapi begitu malas walaupun untuk sekadar berlari 2-3 kaki ke hadapan. Ini yang terjadi kepada rakyat negeri Mesir. Karena itu tuan-tuan, jadilah manusia yang memanfaatkan sepenuhnya hal yang diberikan oleh. Jangan kebenaran itu diukur yang bercakap. Jangan pernah kita menjadi manusia yang mengukur kebenaran itu mengikut tokoh yang bercakap. Tidak. Kebenaran itu adalah sesuatu yang diukur sejauh mana ia menepati perintah Allah dan larangan Allah. Sejauh mana ia membawa kepada kebaikan kepada alam sejagat. Walaupun itu bukan begitu hebat dan besar namanya, namun jika apa yang diucap membawa kemudaratan kepada manusia, maka tiada lagi kebenaran pada kita. Walaupun itu tokoh yang disanjung oleh sejuta umat, namun jika ia bertentangan dengan arahan dan perintah Allah, maka ia tetap satu kebatilan yang perlu ditentang. Gunakanlah akal. Merdekakanlah ilmu daripada dijajah oleh manusia-manusia jahat di dunia ini. Jangan jadi seperti netizen-netizen warga negeri Mesir yang menerima dan sanggup dibodohkan fikiran mereka oleh Fir'aun laknatullah. Sajalah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.